السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد فالنبني رحمه الله تعالى، وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله، وشيخنا المرحوم أحمد فهمي زمزم رحمه الله تعالى، وإلى مشايخنا وآبائنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah. Salah maghrib beriktikaf seketika sementara tunggu masuknya fardu isyak. Libatkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntut ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. InsyaAllah perbincangan kita pada malam ini kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, juzuk yang ketiga, bab yang kedua, fi riyadatin nafsi wa mujahadatiha. Bab yang ketiga pada menyatakan menyucikan akan nafsu dan melawani akan dia. Dulu dalam bab pertama kita bincang dah tentang hati, tentang apa orang panggil definisi hati, al-qalbu, kan, tentang hati dan nafsu dengan hati adalah dari sudut makna yang kedua adalah merupakan makna yang sama, iaitu roh dan nafsu adalah benda yang sama dalam maksud yang kedua ataupun erti kata yang kedua. Dulu musannif rahimahullah ta'ala telah terangkan kepada kita tentang apa yang dikatakan nafsu, aqlu, roh dan juga qalbu. Empat benda ni untuk makna yang pertama beza. Jadi ada dua makna, setiap sesuatu ada dua makna. Makna yang pertama berbeza, namun makna yang kedua adalah sama. Jadi apa yang kita bincang pada malam ni tentang riyadatin nafsi wa mujahadatiha. Riyadah menyucikan nafsu, yakni juga menyucikan hati dan melawani kehendak-kehendak nafsu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bab yang kedua pada menyatakan kaifiat menyucikan akan nafsu ammarah, yakni menyucikan akan hati. Jadi cerita tentang menyuci nafsu ammarah, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan apa yang dimaksudkan menyuci nafsu ammarah, iaitu menyucikan hati daripada sifat-sifat kejahatan. Iktibar hati kita tadi mengajak kepada perkara-perkara yang mempunyai kepentingan jasad, maka di situ disebut sebagai nafsu. Iktibar dia berubah-ubah, kejap nak kau ni, kejap kau ni, maka dia disebut sebagai qalbun, hati.
I'tibar kecenderungan dia kepada kepentingan jasad, nama dia nafsu. Jadi nafsu ni sifat dia seperti mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam dengan katanya innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni dia mendesak untuk melakukan kejahatan. Itu tabiat manusia biasa. Mempunyai nafsu ammarah. Nafsu yang mendesak untuk melakukan kejahatan, melainkan orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia terpelihara daripada desakan tuntutan nafsu ni. Maka apa yang nak dibincang dalam perbincangan ini, kata musannif rahimahullahu taala, kaifiyat menyucikan akan nafsu ammarah, yakni menyucikan hati daripada segala sifat kejahatan dan perangai kecelaan dan perangai dan memerangi akan nafsu ammarah dan melawani akan dia supaya hilang segala maksiat yang batin daripada hati dan supaya berperangai ia dengan perangai yang baik. Dulu kita sebut dah tentang ibadat ada dua jenis. Yang pertama ibadat zahir dan juga ibadat batin. Begitu juga maksiat ada dua. Yang pertama maksiat zahir, yang kedua maksiat batin. Bab yang kedua pada riyadatin nafsi wa mujahadatiha ni menyentuh tentang ibadat batin dan juga maksiat batin. Ibadat batin apa dia? Meletakkan sifat-sifat mahmudah di hati kita. Itu orang panggil ibadat batin. Bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Maksiat batin bersifat dengan sifat-sifat mazmumah. Jadi nak bersihkan hati kita, nak cucikan hati kita daripada sifat mazmumah, kemudian nak hiaskan dengan sifat mahmudah. Itu yang disebut sebagai riyadatin nafsi wa mujahadatiha. Riyadah menyucikan hati dan melawani kehendak nafsu ammarah tadi. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa'alam anna lin-nafsi razaila la budda min tanqiyatiha wa tasfiyatiha anha fabidzalika tasilu ila sa'adatil abadi wa jiwarillahi ta'ala wa qad arafta lima sabaqa dhikruha. Fa'alam, ketahui oleh kamu, anna lin-nafsi, sesungguhnya bagi nafsu itu razail. Ketahui oleh kamu, hai orang yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat, orang yang nak dapat kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Yang kita selalu berdoa dalam semayang kita, setelah semayang kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, aku minta kepada kamu, Rabbana atina, berilah kepada kami ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Jadi apa yang maksud kebaikan akhirat? Dapat melaksanakan, apa dia maksud kebaikan dunia? Dapat melaksanakan ibadat kepada Allah, ibadat zahir dan juga ibadat batin. Bukan sekadar ibadat zahir, bahkan juga disertai dengan ibadat batin. Itu yang disebut sebagai hasanah fid dunya. Hasanah di akhirat adalah mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala, mendapat penerimaan, keredaan daripada Allah terhadap amal ibadat yang kita lakukan, mendapat rahmat Allah. Itu hasanah fil akhirah. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, untuk mendapat kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat, bahwasanya bagi nafsu yang ammarah bisu itu ada beberapa sifat kejahatan yang tak dapat tiada daripada membersihkan akan dia. Dan sifat kejahatan itu, daripada sifat kejahatan itu, dan menyucikan akan dia daripadanya. Katanya nafsu kita ni ada razail, ada sifat-sifat jahat dia. Maka tak dapat tidak, wajib kita membersihkan hati kita. Kerana hati ni tempat Allah Ta'ala perhati. Seperti mana kita bersihkan muka kita, kita bersihkan penampilan kita, kita bersihkan anggota zahir kita, kerana takut dipandang jelek, dipandang keji, dipandang hina oleh manusia. Bagaimana pula tempat yang dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita. Tentulah lebih kita mengambil perhatian daripada tempat yang diperhatikan oleh manusia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, hati itu dia ada kejahatan dia. Maka ketika itu wajib kita sucikan hati daripada kejahatan itu.
Ada kekotoran dia, wajib kita bersihkan hati daripada kekotoran itu. Maka dengan yang demikian itu engkau sampai kepada kemenangan di dalam akhirat selama-lama dan dapat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui dengan barang yang dahulu sebutnya itu. Jadi bila bersih hati, mana kita dapat laksanakan ibadat zahir dan juga ibadat batin. Kita dapat tinggalkan maksiat zahir dan maksiat batin. Maka ketika itu kata musannif, dah dapat kemenangan akhirat untuk selama-lamanya. Dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Kata Syekh Waliur Rahman Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman rahimahullahu taala dalam kitabnya yang bernama An-Nafahat Ilahiyah fi Suluk at-Tariqatil Muhammadiyah, i'lam ayyuhal muridul الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن المجاهدة لا بد منها في سلوك طريق المقربين الأخيار الذين سيئاتهم حسنات عند الأبرار مستدلين بذلك بالكتاب والسنة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Artinya ketahuilah oleh kamu, hei segala murid yang diberi taufik, yang berkehendak kepada kemenangan dalam dunia dan akhirat. Ya'lam, ketahui oleh kamu ayyuhal murid, wahai orang yang berkeinginan. Murid ni orang yang berkehendak. Kehendak apa? Nak kebahagiaan dunia akhirat. Al-muwaffaq, orang yang telah mendapat taufik daripada Allah. Muwaffaq, orang yang diberi taufik. As-sa'id, orang yang bahagia dunia akhirat. Ketahuilah oleh kamu annal qauma ajma'u ala annal mujahadata, sesungguhnya kaum iaitu ahli sufi, mereka bermuafakat sekalian mereka itu atas bahawasanya mujahadah, yakni memerangi akan nafsu ammarah bisu itu dan melawani akan nafsu itu tak dapat tiada daripadanya. Mana mesti lawan nafsu ammarah bisu ni, mesti buang, bersihkan diri daripada sifat mazmumah ni. Bersihkan tempat yang Allah Ta'ala perhati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, innama yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak perhati rupa parah warna kulit kamu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala perhati kepada hati kamu. Jadi tempat yang Allah Ta'ala perhati, kata Musa, kata Sayyid Waliur Rahman Syekh Muhammad As-Samman, dia kata wajib kita bersihkan hati tadi ni daripada sifat-sifat mazmumah. Tapi tak dapat tidak, dalam membersihkan hati mesti menjalani jalan orang yang muqarrabin. Kena tengok para awliya, para muqarrabin. Muqarrabin ni di sisi mereka, kejahatan di sisi mereka merupakan sesuatu yang baik di sisi abrar. Hasanatul sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik di sisi orang yang baik, tapi di sisi orang yang abrar masih lagi tak baik. Itu muqarrabin. Muqarrabin kita ni kalau sembahyang, mai sembahyang di masjid, sembahyang selesai dah, baik dah kita. Tapi orang yang muqarrabin masih lagi belum baik. Kerana sembahyang belum ada khusyuk, contoh. Kan kita kira selesai dah sembahyang, cukup rukun, cukup syarat, kan cukup ab'ad, ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah, ada rukun, selesai, beri salam, kira clear dah tu. Adapun di sisi orang abrar tak boleh, masih lagi belum baik. Kerana apa? Kerana masih lagi lalai dalam sembahyang. Walaupun ab'ad dah sempurna, walaupun hay'ah dah sempurna, walaupun rukun dah sempurna, walaupun cukup syarat, tapi tak ada khusyuk. Jadi kita di sisi kita dah okey dah, tapi di sisi muqarrabin itu masih lagi kejahatan, masih lagi kesalahan. Jadi dalam membersih hati, dalam melawani nafsu, dalam mentarbiah diri, kena ikut puak muqarrabin ni, puak yang halus, puak yang teliti dalam memperbaiki hati. Itu kata musannaf, la budda minha fi suluki tariqil muqarrabin, tak dapat tidak mesti ikut jalan muqarrabin al-akhyar yang terpilih.
alladzina sayyi'atuhum hasanatun 'indal abrar. Yang mana di sisi mereka yang mana kejahatan di sisi mereka adalah kebaikan di sisi abrar. Orang abrar anggap baik dah, tapi di sisi muqarrabin masih lagi belum baik macam tu. Itu maksud dia. Mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah, berdalilkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti bermujahadah, wajib lawan nafsu ni. Mana dalil dia? Oh, dalil dia firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, bersih hati daripada sifat mazmumah, hiaskan hati dengan sifat mahmudah, bersungguh-sungguh membersihkan hati. Itu walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah dalam membersihkan hati tempat kami berhati. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tunjuk kepadanya jalan kami. Kami pun akan bersih hati dia. Dia bersungguh-sungguh nak buang riak, kami hilangkan riak daripada hati dia. Dia bersungguh-sungguh nak ikhlas, letak ikhlas, kami campakkan ikhlas dalam hati dia. Dia bersungguh-sungguh nak buang ujub, kami bersihkan ujub daripada hati dia. Dia bersungguh-sungguh nak buang ujub, letak di situ zikrul minnah, lawan bagi ujub, maka kami letakkan zikrul minnah dalam hati dia. Dia bersungguh-sungguh, kami bantu. Itu firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, kata Allah, nescaya aku tunjukkan akan mereka itu jalan yang menyampaikan kepada makrifah akan aku. Dan lagi sabda Nabi sallallahu, dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu dia, keinginan nafsu dia, maka sesungguhnya dia memerangi ia bagi dirinya. Yujahidu li nafsihi, dia bermujahadah untuk kebaikan diri dia, bukan untuk keuntungan orang lain, dah, untuk keuntungan diri dia, bukan untuk kebaikan Allah. Allah Ta'ala tak mengambil sedikit pun kepentingan daripada mujahadah kita. Dengan kita bermujahadah, dengan kita bertakwa, dengan kita menjadi melaksanakan perintah Allah, tinggal segala larangan Allah, tak menambah sedikit pun kekayaan Allah. Andainya semua makhluk pakai ibadat pada Allah Ta'ala belaka, tidak menambah sedikit pun kekayaan Allah. Begitu juga andai semua makhluk lawan deraka pada Allah Ta'ala belaka, tak kurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tak terpengaruh kepada Allah sedikit pun. Namun bermujahadahnya kita, keuntungan balik pada diri kita. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kebaikan tu boleh kat kita, bukan boleh kat orang lain. Itu maksud wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang memerangi akan nafsunya, maka sesungguhnya memerangi ia bagi dirinya. Dia bermujahadah tadi untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Bersungguh-sungguhlah oleh kamu, berjihadlah oleh kamu, peranglah oleh kamu akan nafsumu di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah dengan sebenar-benar perang sabilillah. Makna bersungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, itu maksud dia. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, bersungguh-sungguh untuk ma'rifatullah dengan sesungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguh untuk bersihkan hati dengan sesungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguh untuk bergantung pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, bersungguh buang sifat mazmumah, bersungguh untuk letak sifat mahmudah, buang riak, letak ikhlas, buang ujub, letak zikrul minnah, buang ta'alluq, letak tawakkul. Ta'alluq ni bergantung hati dengan makhluk, buang ta'alluq, pergantungan hati kepada makhluk, ganti dengan tawakkul, pergantungan hati pada Allah, kan? Buang tamak, ganti dengan tafwid. Semua itu ada, nanti akan disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala satu persatu. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima.
melebih oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang yang berjihad, orang yang berperang fi sabilillah. Jadi asal mujahidin ni orang yang perang fi sabilillah, tapi musannif rahimahullah taala wa mai ayat ni untuk orang yang memerangi nafsu dia. Dia bangun berperang, bermujahadah lawan keinginan nafsu dia, nafsu ammarah dia. Afaddalallahu al-mujahidin, Allah taala melebihkan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bermujahadah tadi, alal qa'idina, atas orang yang duduk saja tak bermujahadah, ajran azima, dengan kelebihan pahala yang amat besar. Tak sama. Hak duduk di rumah dengan hak turun perang di jalan Allah, tak sama. Begitu juga orang yang bermujahadah, bersihkan hati dia daripada sifat mazmumah, dengan orang yang membiarkan hati dia biarlah nak jadi apa pun tanpa mempedulikan hati dia. Berbeza ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadat orang yang zuhud dengan ibadat orang yang cinta dunia tak sama. Yang zuhud ni orang yang bermujahadah, buang cinta, cenderung kasih hati daripada dunia. Dia bermujahadah. Hak yang qa'idin, dia duduk saja, biarlah hati dia berselaput dengan cinta dunia dan sebagainya. Sama ada ibadat dua orang ni? Tentu tak sama. Ibadat orang zahid dengan ibadat orang yang tidak zahid. Ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqila ya Rasulullah, mal jihadul akbar? Qala al jihadu fil nafsi. Raja'na, kata sahabat, raja'na, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na, dalam peperangan. Sahabat balik daripada satu peperangan, tiba-tiba Rasulullah bersabda, raja'na, kembali oleh kita, min jihadil asghar, daripada peperangan kecil, ila jihadil akbar, kepada peperangan yang besar. Jadi sahabat ni letih dah balik perang, nak pergi perang tak mana pula. Tadi perang tu pun kecil, nak pergi perang besar lagi ni. Jadi sahabat bertanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Wahai Rasulullah, apakah jihad yang besar tu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihad fil nafsi, jihad melawan nafsu. Ni yang payah ni. Sebab nafsu kita sentiasa dengan tuntutan dia, dengan keinginan dia, dengan kehendak dia. Berperang fi sabilillah ni, perang di medan perang, bukan sentiasa. Tapi memerangi nafsu tu sentiasa. Kan? Berperang dengan kehendak nafsu. Nafsu tu dia main. Dulu dalam Minhajul Abidin Imam Ghazali sebut, hati kita ni ibarat medan medan perang. Perang antara kehendak bisikan malaikat dan juga bisikan syaitan. Perang antara nafsu dan akal. Sentiasa sibuk hati kita tu, sentiasa dihujani dengan anak-anak panah iblis, dengan bisikan-bisikan iblis, dengan keinginan-keinginan nafsu. Nak kena perang. Perang akbar disebut. Perang yang besar. Berbanding berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang lawan musuh. Ketika berperang melawan musuh pun kena perang lawan nafsu juga. Dia turun berjihad, berperang di jalan Allah, dalam masa yang sama kena perang juga dengan nafsu dia. Nafsu timbul sifat berani, rasa berani, rasa bagus, rasa hebat. Kan? Tak mau tu. Dia kena berperang semata-mata untuk menegakkan agama Allah, mencari keridaan Allah, baru dapat ganjaran pahala daripada Allah. Kalau dia turun berperang untuk tunjuk kata dia hebat, untuk orang puji kata dia bagus, untuk orang sebut kata dia berani, maka ketika itu dia hanya berperang berlawan musuh, namun dalam masa yang sama dia kalah berlawan dengan amarah nafsu dia. Jadi musuh yang paling dahsyat, musuh nafsu kita. Nafsu kita lah musuh yang paling susah untuk kita hadapi. Kerana nafsu ni musuh yang kita sayangi, kan? Jadi seseorang apabila dia menyayangi sesuatu, dia tak nampak keburukan daripada yang dia sayang tu. Kita sayang nafsu kita.
Kita kasih kepada nafsu kita, tentu kita tak nampak keburukan dan kecacatan nafsu kita. Kita nampak baik belaka. Kan? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan kesukaan itu buta daripada tiap-tiap kecacatan. Itu sabda Nabi SAW, kita balik daripada jihad akbar nak menuju kepada jihad asghar. Maka sahabat bertanya, ma jihadul akbar? Ada. Kita balik daripada jihad asghar nak menuju kepada jihad akbar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Apakah jihad yang besar itu? Maka sabda Nabi SAW, al jihad fi nafsi, jihad lawan nafsu. Habis. Dan kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, wala budda ayyuhat talibu minar riyadati wa laysa hiya mujarradu taqlili at-ta'ami wasyarabi bal hadhihi ar-riyadatu min jumlatil asbabi allati tu'inul murtada an riyadatil maqsudi wa hiya riyadatun nafsi وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والإصلاح عن الأوصاف الذميمة فإذا قل من الطعام والشراب والمنام صفى قلبه وأشرق لبه فيسهل عليه التخلق بالأخلاق المرضية والصفات السنية من تحمل الأذى وكف الأذى. Jadi artinya tak dapat tiada bagi seorang yang menuntut jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah daripada riyadhah. Mana orang yang nak sampai kepada Allah, nak sampai kepada ma'rifatullah, nak dekat dengan diri kepada Allah, mesti riyadhah. Mana mesti bermujahadah, mesti bersungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tadi ni. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjuk. Kok mana pun kena ada kesungguhan daripada kita. Kesungguhan itu kena ada. Itu kata musannif, tak dapat tidak mesti riyadhah. Jadi yang kata riyadhah ni bukan sekadar kurang makan, bukan sekadar kurang tidur. Nanti katanya, yang ni tiada dapat menyucikan. Yang ni tiada daripada menyucikan akan nafsu, yang ni hati daripada segala sifat yang kejahatan. Dengan perangai yang kecelaan dan melawani akan nafsunya itu, dan berpangai ia dengan segala sifat yang kepujian, daripada segala perangai yang kepujian, dan tiada memadai riyadhah. Kok mana pun dia kata kena riyadhah. Dan riyadhah tu bukan sekadar semata-mata mensedikitkan makan dan mensedikitkan minum air saja. Tak. Bukan sekadar puasa. Tak. Ada lagi riyadhah lain. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur ni sebahagian daripada riyadhah, kata musannif. Untuk melancarkan riyadhah kita. Puasa contohnya. Puasa tu untuk melemahkan tuntutan nafsu. Mudah untuk kita bentuk nafsu kita. Takat tu. Bukan semata-mata puasa. Itu maksud dia. Bukan semata-mata kurang makan. Bukan semata-mata kurang minum. Riyadhah ni. Bahkan lebih daripada tu. Cuma kata musannif rahimahullah ta'ala, kurang makan, kurang minum, melancarkan perjalanan riyadhah kita. Itu katanya, fa idza qalla min at-ta'am, bila dia kurangkan makan, kurangkan minum, kurangkan tidur, safa qalbuhu, bersih hati dia, wa ashrafa lubbuhu, berseri hati dia, fayashhula alaihi at-takhalluqu bi akhlaqil mardiyah, mudah untuk dia berakhlak, bersifat dengan sifat-sifat terpuji, mudah untuk dia membentuk ikhlas. Contohnya, mudah untuk dia membentuk redha, mudah untuk dia membentuk sabar. Apabila dia kurang makan, kurang minum dan juga kurang tidur dan sebagainya. Wasifatis saniyah min tahammulil adza wa kaffil adza. Mudah untuk dia bersifat dengan sifat-sifat yang saniyah, yang berharga, daripada menanggung keperitan dan juga menahan keperitan. Habis baca dah terjemahan dia. Wallahu a'lam. Terjemahan dah baca dah.
Kemudian faslun fi bayani fadilati husnil khulqi wa zammi dhiddi. Muka surat 51. Faslun, ini fasal fi bayani husnil khuluqi wa zammi dhiddi. Ini fasal pada menyatakan husnul khuluq, baik akhlak, wa zammi dhiddi, dan celaan bagi lawannya, lawan husnul khuluq. Cerita tentang kelebihan berakhlak baik. Husnul khuluq ni adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul khuluq ni, baik akhlak ni sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, mempunyai akhlak yang agung. Jadi husnul khuluq ni adalah sifat sayyidul mursalin, amalan orang-orang siddiqin. Husnul khuluq ni amalan orang-orang siddiqin. Sebahagian daripada agama, hasilan ataupun perolehan bagi orang yang mujahidin, orang yang bermujahadah, orang yang bertakwa. Itu husnul khuluq, baik akhlak. Nanti apa yang dimaksudkan husnul khuluq akan dicerita oleh musannif dalam nanti muka surat 55. Ada faslun fi bayani haqiqati husnul khuluq wa su'il khuluq. Jadi kita sebut dululah yang kata husnul khuluq ni pada bersihkan hati daripada sifat mazmumah. Itu orang panggil akhlak yang baik. Bila hati itu bersih daripada sifat-sifat mazmumah dan hati itu dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, maka ketika itu kebaikan dalaman akan terzahir di luar dia, di luaran dia. Bila hati dia baik, tentulah dia bercakap perkataan yang baik, pandangan dia pandangan yang baik, pendengaran dia pendengaran yang baik. Kan Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jaga-jaga, sesungguhnya dalam hati seseorang itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, nescaya baik seluruh jasad yang lain. Begitu juga jika rosak dia, nescaya rosak jasad yang lain. Jadi sekarang kita nak perbaik daging itu. Ala wahiyal qalb, daging itu adalah hati. Jadi apa yang nak bincang di sini, faslun fi bayani fadilati husnil khuluqi wa zammi dhiddi. Ini fasal pada menyatakan kelebihan berakhlak baik dan kecelaan berakhlak keji. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan perangai yang baik dan menyatakan kecelaan lawannya. Yang ini kecelaan perangai yang jahat. Firman Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya dan kekasihnya, padahal ia memuji atasnya dengan menyatakan ia akan nikmatnya padanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti mana kita sebut tadi, akhlak yang baik itu adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan orang-orang yang bertakwa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, mempunyai perangai budi pekerti yang besar, yang baik. Ini Allah Ta'ala sendiri puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebersih hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seikhlas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada setakwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling takwa, paling ikhlas, paling bersih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas perangai yang amat besar, amat agung, amat baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnal khuluqi la yuzibul khati'ata kama yuzibu syamsu al-jalida. Artinya berperangai baik, berakhlak mulia itu akan menghancurkan akan segala kejahatan. Bila hati bersih, dia akan bersih segala luar. Luaran pun juga bersih. Itu sabda Nabi SAW. Bila perangai baik, mana hati baik, dia akan menghancurkan akan segala kesalahan.
yakni segala kejahatan, seperti menghancurkan matahari akan air yang beku, kan? Ayat kata air hidup tengah hari hancur. Begitu juga akhlak yang baik, dia akan menghilangkan keburukan-keburukan yang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasanun. Artinya yang memberatkan, asqalu ni yang terlebih berat, ataupun asqalu ma yudha'u, memberatkan, ma yudha'u fil mizan, sesuatu yang ditaruhkan, diletakkan dalam mizan, dalam neraca timbangan amalan di hari akhirat kelak, adalah khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Allah Taala firman, faman wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan neraca amalan dia, maka dia berada di dalam kehidupan yang diredai. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan neraca timbangan amalan kebaikan dia, fa ummuhu hawiyah, tempat kembali dia neraka hawiyah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalu ma yuzanu, memberatkan apa, ma yud'u, sesuatu yang berada dalam timbangan amalan, neraca amalan kebaikan, adalah khuluqun hasanun, adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ni dia memberatkan timbangan neraca amalan. Contoh ikhlas. Ikhlas tadi ni orang panggil memberatkan amalan sembahyang dia. Kan begitu juga zuhud, kita sebut tadi zuhud orang panggil meninggikan nilai ibadat yang dia buat. Zuhud, ikhlas dan sebagainya tu adalah khuluqun hasanun, adalah akhlak yang baik. Ini yang memberatkan timbangan neraca timbangan amalan kebaikan di hari akhirat kelak. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan. Inna ahabbakum, sesungguhnya orang yang paling aku suka. Inna ahabbakum, sesungguhnya yang terlebih kasih daripada kamu padaku. Ilayya, di sisi ilayya, kepadaku, mana orang yang paling aku kasih. Wa aqrabakum, orang yang paling dekat denganku, majlisan, kedudukan di hari akhirat kelak, ahsanukum akhlaqan, orang yang paling elok akhlak dia. Mana orang yang paling bersih hati dia. Tu. Akhlak di sini baik akhlak, mana bersih hati. Orang yang paling bersih hati, dialah paling dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah paling Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Setengah daripada kebahagiaan seseorang adalah berperangai baik, berakhlak baik. Wa qila ya Rasulullah. Jadi kita baca cepatlah. Tak perlu kepada huraian, bahasa dia mudah. Kan kita baca hadis, terjemah hadisnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dia. Wa qila, dan dikatakan, ya Rasulullah, masyu'mu? Qala su'ul khuluq. Dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, masyu'mu, apakah kemalangan itu? Malang tu apa dia? Ataupun celaka tu apa dia? Celaka, malang, binasa tu apa dia? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecelakaan itu adalah su'ul khuluq. Kalau husnul khuluq itu kebahagiaan, maka su'ul khuluq itu adalah kecelakaan. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah. Seorang lelaki, ini sifat para sahabat, perangai sahabat ni bila jumpa Rasulullah minta nasihat. Maka minta nasihat daripada Rasulullah. Dia ziarah Rasulullah, dia bertemu dengan Rasulullah, dia minta nasihat. Ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah, beri nasihat padaku. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Haitsu makaniyah.
Di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Tak kiralah dalam keadaan kamu beramai ke, dalam keadaan kamu bersendirian ke, dalam keadaan kamu diperhatikan ke, dalam keadaan kamu belakang orang ke, depan orang ke, tak kira. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Qala zidni. Lelaki itu berkata kepada Rasulullah, zidni ya Rasulullah, tambahkan nasihat lagi. Qala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Turuti kejahatan dengan kebaikan. Tamhuha, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Bila kita buat baik, susuli dengan, bila kita terlibat dengan dosa, kembali buat baik. Jatuh dalam maksiat, kembali bertaubat. Tu. Mana? Susuli kejahatan dengan kebaikan. Bila terlibat dengan dosa, segera kembali bertaubat. Bertaubat itu kebaikan. Dosa itu kejahatan. Ketika itu dosa akan terhapus dengan taubat tadi. Kejahatan akan terhapus dengan kebaikan tadi. Qala zidni. Lelaki tadi berkata pada Nabi SAW, zidni ya Rasulullah, tambah lagi, nasihat lagi. Qala, sabda Nabi SAW, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kamu berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirati. Innal abda, sesungguhnya seseorang hamba itu akan sampai ia, bahwasanya seorang hamba itu sungguh sampai ia dengan sebab baik perangai dia kepada tempat yang lebih tinggi sekali daripada darjat syurga di dalam akhirat. Innal abda, sesungguhnya hamba itu la yablughu, akan sampai dengan sebab akhlak yang baik. Dia sampai ke mana? Sampai kepada azima darajatil akhirah, yang paling tinggi daripada darjat akhirat. Jadi seorang tu duduk syurga pertama ke, syurga kedua ke, syurga tu dia ada tingkat-tingkat dia, kan? Dia ada darjat-darjat dia, darjat pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh. Jadi yang paling tinggi, yang paling baik akhlak dia. Yang menentukan seseorang tu duduk di syurga paling tinggi adalah akhlak dia. Maka sabda Nabi SAW, innal abda, sesungguhnya hamba sampai kepada darjat yang paling tinggi dari akhirat kelak adalah bihusni khuluqi, dengan kebaikan akhlak dia. Kemudian faslun fi bayani haqiqati husnul khuluqi wa su'il khuluq. Fasal pada menyatakan hakikat baik akhlak dan jahat akhlak. Apa dia maksud akhlak yang baik itu? Kan? Apa dia maksud akhlak yang jahat itu? Tadi kita bincang tentang kelebihan-kelebihan. Nanti insya-Allah minggu depan kita bincang tentang apa yang dikatakan akhlak baik, apa yang dikatakan akhlak jahat. Sehingga kita tahu hak ni hak jahat ni, kita hindari, kita buang, kita bersihkan. Kita tahu ni yang dikatakan akhlak mahmudah, maka kita ambil, kita letakkan dalam diri kita. Insya-Allah pada pertemuan akan datang. Faslun fi bayani haqiqati husnil khuluqi wa su'il khuluq. Ini fasal pada menyatakan baik perangai dan juga jahat perangai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.